Okey. So, kerusi rotan besar. Okey. So, daripada sini, keluarga tersebut memperoleh bahan mentah rotan sekurang-kurangnya 60 kg seminggu. So, kena alert kat sini 60 kg tu. Okey, apa benda yang refer? Okey, sebuah kerusi rotan kecil memerlukan 3 kg rotan. Okey. So, maksudnya di bawah yang kecil ni tulis siap dulu. 3 kg. Okey. Kemudian yang besar 5 kg. Senang kamu nak identify. Okey, jumlah pekerja. Okey, ni adalah kita punya bahan mentah Asin dulu kat cikgu tulis kat tepi ni bahan mentah. Kemudian dia kata pekerja pula. Okey, 2 orang pekerja diperlukan untuk menghasilkan kerusi rotan kecil. Okey, kita tulis pula 2, refer kat bawah ni adalah pekerja. Okey, 2 pekerja untuk kerusi rotan kecil. Dan dia kata mana dah? Okey. Mana dah cikgu ni? Okey, 3 orang pekerja diperlukan untuk menghasilkan kerusi rotan besar. So, sini adalah 3 pekerja. Okey, jika X, yang ni cikgu kata soalan ni macam tak habis ni. So, kamu tambah pada soalan itu, keluarga tersebut akan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 buah kerusi rotan kecil dan sekurang-kurangnya 5 buah kerusi rotan besar pada setiap minggu. So, maksudnya setiap minggu, okey, ni penghasilan pula penghasilan 3 rotan kecil, 3 rotan besar. So, kalau kamu tulis macam ni, so kamu boleh nampak lah. So, pada soalan dia kata, jika X buah kerusi rotan kecil. Okey, so ini kita state sebagai X. Kemudian dia kata Y buah kerusi rotan besar. So, sini adalah untuk kerusi rotan besar. Refer pada Y. Okey, tuliskan 4 ketaksamaan linear. Okey, ini bezanya soalan yang KSSM dengan KPSM sebab kadang ada 4, kadang 3. Sebab kalau KPSM memang ada 3 saja. So, KSSM kamu kena alert. Cuma dia bagi hint lah berapa, 4 ke 3. Tapi kadang-kadang dia tak bagi juga. So, kena highlight. Okey, so dia kata 4 ketaksamaan. So, daripada sini kita boleh buat lah. Okey, so yang pertama kita keluarkan daripada bahan mentah. Cikgu tarik atas sikit. Okey, daripada bahan mentah ni kita keluarkan. Okey, so bahan mentah dia kata tadi 60 kg seminggu kan dia kata ni. Sekurang-kurangnya ni. Mana dah cikgu kita ni? Okey, ni bahan mentah. So, ini mesti kaitkan dengan 60 kg. So, pekerja, okey. Kemudian dia kata pekerja. Pekerja ada 60 orang kan? So, sini pun kena kait 60 orang. Okey, ini 60 kg. So, dia kena kaitkan. Alright. So, cikgu ambil di sini, cikgu naik tau. Okey, so ketaksamaan yang pertama, kita refer dulu kepada bahan mentah. So, 3X. So, 3X. Tambah dengan 5Y. So, jadi 5Y. So, bila bahan mentah, sekurang-kurangnya dia kata, bila sekurang-kurangnya lebih besar atau sama. Okey, kena faham baik. Sekurang-kurangnya 60 kg. So, inilah ketaksamaan yang pertama lah. Okey, so yang kedua pula, untuk pekerja. Kita ada 2X. So, tulis 2X tambah 3Y. Sebab dia kata pekerja untuk Y adalah 3. Okey, pekerja dia tak boleh lebih besar sebab 60 orang semaksimum yang diguna. Dia tak kalau kurang tak apa. Nak guna 65 orang contohnya, mana boleh kena pinjam pekerja lain lah kan. So, maksudnya mesti paling maksimum, maksudnya paling mendekati hanya 60 orang saja. Dia tak boleh lebih. That's why lebih kecil atau sama. Okey, ini adalah ketaksamaan yang ketiga. Yang kedua, kemudian yang ketiga refer kepada penghasilan. Okey, so penghasilan ini mana cikgu bukan 3, 5 tadi kan? Cikgu tulis 3, 5 pula. Yang cikgu tambah ayat tu tau. Yang cikgu kata keluarga tersebut akan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 buah kerusi rotan kecil dan sekurang-kurangnya 5 buah kerusi rotan besar. Tu 5. Cikgu silap tulis 3. So, maksudnya kita tak boleh campur sebab 2 ini adalah refer kepada yang berbeza. Sebab kita tak tahu rujuk. Kalau nak combine, nak rujuk pada siapa. So, maksudnya kita kena asingkan X mesti lebih besar atau
sama dengan 5. Sebab dia kata sekurang-kurangnya, yang ayat cikgu tambah kan, sekurang-kurangnya. So yang keempat, Y lebih besar atau sama. Sebab sekurang-kurangnya 5 untuk seminggu. So inilah ketaksamaan bagi soalan nombor 1 ni. A, B ni. Okay, A kan. So A adalah ketaksamaan. Okay, so now kita nak buat B pula. Okay, dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 buah kerusi rotan. Okay, kedua-dua paksi. Maksudnya bila kamu baca kedua-dua paksi, kita tahu X dengan Y paksi kita. Okay, 2 cm. Maksudnya 2 cm, 2 cm ni refer kepada 5. So maksudnya 5. Sini pun atas 5. Okay, kena faham. Alright, so ini kita graf cikgu. Saya cikgu tarik. Okay, boleh nampak tak kita graf cikgu ni? Okay. So, bila kamu dah kita punya ketaksamaan tadi, kita nak plot. Okay, saya cikgu tarik. Okay, so daripada ketaksamaan tadi ni, kita nak plot titik. Okay, yang pertama, bila nak plot titik, kena ada table. So, kita buat X, Y, table kita. Selalunya cikgu kata, okay, kita ambil titik X ataupun Y ni kosong. Katakan yang pertama ni, cikgu letak X kosong. Okay, cikgu kenapa letak kosong? Ikut suka je sebenarnya. Cuma, X kosong ni merefer pada pintasan Y lah sekali lagi. Y kosong, pintasan X senang. Tapi boleh tak cikgu nak ambil mana-mana titik? Boleh, tak ada masalah. Okay, dia tak efek siapa pun. So, maksudnya 3X tambah 5Y sama dengan 60. So, bila kamu nak kira, kena convert lah daripada ketaksamaan jadi equal. So, kita gantikan X, maksudnya yang ni 3 darab kosong. X yang kosong tambah 5Y sama dengan 60. So, Y sama dengan 60 bagi 5 berapa? 12. So, 12. Okay, so titik yang pertama kosong, 12. Okay, yang kedua pula. Kita letak pula Y kosong. Okay, daripada yang sama, 3X tambah 5 darab kosong lah. Sebab kita stick Y kosong. So, sama dengan 60. So, 3X sama dengan 60. So, 60 bagi 3, 10 lah. So, kita dapat X 10. Okay, ni titik yang pertama, kosong, 12. Another one, kosong, 10, kosong. Okay, daripada sini cikgu plot dulu. Okay, so kosong 12. Okay, kosong. Ni kosong 12. Kita tengok 5, 10. 10, 11, 12, 13, 14. So, maksudnya 10, 11, 12 sinilah. Okay, kita buat X kat sini. Boleh nampak tak? Cikgu punya kertas graf di... Nampaklah ya? Nampak tak? Nampak. Okey. So, yang kedua adalah 10 kosong. So, sinilah 10 kosong. So, bila nak buat soalan ini, perlukan pembaris panjang. So, ambil pembaris, garis lah. Okey. Kena settle satu-satu. Jangan settle semua baru kau nak kamu pening. Okey. So, garis pempanjang. So, bila dah garis, kita letaklah sebelah ke. Cikgu suka letak di ujung. So, ini adalah persamaan jadi 3X tambah 5Y sama dengan 60. Ini yang pertama kita kira. Okey. Kemudian, okey, yang kedua pula. Okey, tadi yang settle yang satu. Okey. Kita nak cari yang kedua ni pula. Okey, ini. Okey, cikgu tulis atas kau tak nampak. Okey. Yang kedua pula, 2X tambah 3Y sama dengan 60. Okey, sama juga kena ada table X, Y. Okey, macam tu kan? Okey. So, sama juga cikgu kata tadi. Let X kosong. Okey, bila X kosong, jadi masukkan 2 darab kosong tambah 3Y sama dengan 60. So, 3Y, dia sebenarnya dua persamaan ini sama je. So, Y sama dengan 60 bagi 3, 2. Tadi betul tak 60 bagi 3? 2 lah, hampa ni tak betulkan cikgu lah. Cikgu main main ni. Sini 20 kan? Tak ada orang respon pun kat cikgu. Betul tak? Awak lah tak betul cikgu kan main corak-corak je. Sorry.
Alamak, sat cikgu padam yang tu. Sampai ya. Sat cikgu padam. Tak ada orang membantu cikgu pun. Okay, so ada sablon masuk je So sinilah 19, sini 15, sini 20. Sekejap Ada sablon masuk saya cikgu betul ni jap. Kejap ada sablon masuk ni. Okey, semula Sekejap tau. Okey, so titik yang tadi adalah 20, 12 kan. So 12 kat sini betul dah 10, 11. Okey, sorry tau. Main kalau okey, kemudian 20 sini. Pula salah cikgu. Apa pun tak cakap apa. Cikgu kan bila dah mengajar memang. Okey, macam tu So, ini adalah 3x tambah 5y sama dengan 60. Betul dah yang lain 60. Saya cikgu silap bahagi. 60 bahagi dengan 5. Yang lain tu cikgu kira dengan kalkulator dah. Okay. Right. So, yang kedua tadi. Sini. So, 0. 60 bagi 3. 20 kan. So, jadi 0, 20. Okey, satu lagi adalah kita gantikan y ni kosong. So, jadi 2x tambah 3 dak kosong kan. So, 60. So, 2x sama dengan 60. So, x 60 bagi 2. Apa? Cepat. 30. Okey, so kita akan dapat sini 30. Okey, so ini titik kita So, titik kita sebab tu korang cikgu respon kalau seseorang cakap kan. Sebab sambil tengok skrin, sambil tengok kertas lagi cikgu ni. Cikgu tak mahu guna pen tu. Dia bahasa tak real. Kamu pun tak apa nak faham kan. Okey, so titik yang kita nak guna untuk yang kedua ni adalah 0, 20. Satu lagi adalah 30, 0. Okey, sekarang kita plot. Okey, so 0, 20. So, baca ni 0, 20. Di sinilah. Okey. Lebih selesa guna X. Cikgu lebih suka guna X. Okey, kemudian 30, 0. So, sini 30 kan. So, 30, 0. Sinilah. Okey, nampak? Kalau kamu ambil titik yang lain, dia berada di tengah-tengah ni. Tak ada masalah. Tapi, bila letak pembaris, mesti kena pada pintasan Y. Okey, so garis panjang. Macam cikgu garis ni. Okey. Alright, so now sekarang ni kita baru set 2. Okey. Yang ketiga, cikgu tulis kat sini. Yang ni y 2x tambah 3y sama dengan 60. Ingat dalam kita punya kertas graf kena tulis equal, bukan kertas samaan Okey. Satu lagi adalah x. X dia mesti mencancang. Okey. Sebab dia kiri kanan. So x sama dengan 5. Kita punya kertas samaan kan. X lebih besar atau sama dengan 5, maksudnya X sama dengan 5. So, sini X ni mencancang. So, sini 5. So, semua garis, ingat kita punya kertas sama ini, okay, semuanya ada equal. Maksudnya semua solid line. Okay. So, garis X sama dengan 5. Okay. So, kita tulislah sini X sama dengan 5. Okay. So now yang kedua y sama yang keempat adalah y sama 5. Last kita punya kertas samaan ini. Okay, yang ni dah settle. Okay. So y mesti horizontal macam ni So ini y sama 5, so garislah. Okay, garis. Alright. So sini adalah y sama dengan 5. Okay, so now kita nak shade. So, macam mana nak shade kan? So, kita tengok dulu. X sama dengan 5. Tak kisah kamu nak tengok yang mana-mana dulu. Okay. Tapi sebab dia menghalang ke sini yang first, cikgu tengoklah yang ni. Okay. So, dia kata X lebih besar. So, lebih besar semua ke arah kanan. Kita conteng je dulu.
Yang tak kena garis ni jangan ni ke bawah sebab dia tak masuk dah. Okey, tengok cikgu buat ke situ. Sebab tak kena garis ni. Dia kat luar dah. Sebab kita mesti memenuhi keempat-empat ketaksamaan. Okey, ni dah settle. Kemudian kita tengok untuk Y ni. Sebab ni Y sama 5 pun lebih besar. So bila lebih besar ni atas. Cikgu mula daripada ni. Cikgu tak mula sini sebab sini ada yang tak kena. Okey. So nak buat pun boleh, tak masalah, nanti kamu keliru. So ambil pada yang mana. So semua nampak, semuanya bertumpu di sini. Okey. Alright. So kita dah nampak sebenarnya kat bawah ni. Kalau kamu nak ni, kamu highlight ada X. Tak mau dah. Sebab dia mesti kena semua ketaksamaan ni. Okey. Sebab ini atas, so bawah takkan kena lah. Okey. So now ketaksamaan ini pula 3X tambah 5Y sama dengan 60. Okey, ini untuk ketaksamaan yang pertama. So lebih besar. So bila lebih besar mesti atas. Okey, so inilah atas. Ni atas. Okey, ni semua atas. Ni pun atas, tapi kenapa cikgu tak letak sini? Sebab tengok berada pada yang kita tanda kita tak mau. So that's why cikgu tak tanda. Okay, so settle ni, dan the last one adalah 2X tambah 3Y lebih kecil. So bila lebih kecil ke bawah? Ini kan, so lebih kecil. So nampak tak di manakah pertindahan semua bagi arrow yang kita stick tadi di antara keempat-empat ketaksamaan. So sinilah. Okay, so kita punya shaded. Okay, kalau kamu nak ni, kamu buatlah elok-elok. Cikgu buat. So kita buat. Sebab dalam SPM dia tak suruh pun kamu shaded apa. Dia suruh kamu tanda saja sebagai art. So tanda je art. Cuba cikgu nak boleh nampak sini. So sinilah art kita. Okay, boleh faham Faham tak? Ada siapa nak tanya tak? Faham cikgu. Okay. So pada graf ni 3 markah tau. Salah satu, kalau kamu dah lukis satu garis lurus dah 1 markah dah. Tapi kalau lah kamu dah nak boleh lukis 4 dah. Tapi kamu hanya betul 3, still lagi 1 markah. Dia kena full semua keempat-empat ketaksamaan, baru kamu akan dapat 2 markah. So 1 mark lagi adalah untuk shaded. So bila kamu shade betul baru dapat 3 markah. So dia kerekut sikit bab ni. Alright. So kemudian kita tengok pada soalan mana dah soalan cikgu tadi. Okay, sini. Okay. Soalan seterusnya dia kata, okay, harga bagi dah kan. Okay, harga bagi sebuah kerusi rotan AC1. Okey. Okey, 40. Ni harga kerusi rotan 40 dan harga bagi kerusi rotan besar adalah 80. Okey, daripada graf yang perolehi, okey, cari nilai X, Y dan nilai Y yang akan memberi pendapatan maksimum. Okey, bila dikata maksimum, maksudnya dekat sini kamu kena cari, okey, pendapatan maksimum tu kamu kena cari. Okey, ada siapa nak masuk ke? Kejap. Ada time ni cikgu ni. Okay, ada lagi tak? Okey. So bila dia kata pendapatan maksimum ataupun pendapatan minimum, okey, tengok sini. Kita ada pertindahan 1, 2, 3, 4 titik. Dan make sure dekat sini semua, sebab nanti kita kena alert titik yang kita ambil nanti kena masuk pada shaded. Sebab certain soalan dia bagi line ini adalah dotted. So bila dotted dia tak masuk kalau kamu ambil betul-betul bertindan. So yang ni tak ada masalah, kamu ambil terus yang bertindan sebab dia termasuk line dia. Tapi kalaulah line ini dotted, so tak boleh ambil betul-betul kat sini. Ambil je mana-mana yang terdekat dalam shaded ni. Sebab dalam SPM, so apa-apa titik yang terdekat dengan dia, kecuali dia je saja tak boleh.
Hanya untuk kes cikgu kata kalau dia dotted. Sekarang ni solid tak ada masalah. Okey, kalau solid memang tak ada masalah. Okey, so dia kata tadi dia nak nilai X dan nilai Y yang memberi pendapatan maksimum. Okey, kalau cikgu tanya kamu daripada titik ini 1, 2, 3, 4. Okey, sebenarnya kita boleh tahu sama ada dia tu refer pada maksimum ataupun minimum dengan cara cikgu tulis kat sini. Okey, tadi dia kata mana 40. So 40 ni adalah bagi X kebab kerusi kecil X. Kemudian 80 adalah untuk Y. Okey. So inilah yang terbentuk daripada fungsi objektif which is cikgu kata K. Yang 7.2. So ini adalah fungsi objektif. So kat mana yang kita nak cari yang paling banyak kat sini adalah dengan menggunakan 1, 2, 3, 4 titik ni. Dikatakan kamu keluarkan ini titik ni berapa? 25 cikgu kira. So sini adalah 25 pula. 20, 21, 22, so sini 23, 22, 22.5. So sini adalah 22.5. 5. Okey, sini okey 10, 11, 12. So 11 10.5. So 10.5 5. Okey. Sekarang ini pula 5. So 5, 6, 7, 8, 9. So sini adalah 5, 9. So kamu kena identify setiap titik Kemudian sini adalah 5. Kemudian 15, 16, 17. So sini 17. So 17. Okey. So daripada sini kalau logiknya kita nampak mana titik yang akan mendapatkan nilai paling maksimum cikgu tanya. Tak respon. Tak respon pun. Nyampah cikgu. Okey, so kalau rasa tak sure, kalau yang ni duduk bawah dah nampaklah dia memang bukan maksimum. So kamu ada two choice, sama ada ini ataupun ini. So kita masukkanlah dalam ini, kita try and error So tambah darab 5 tambah dengan 80 darab dengan 17. Ini satu, ini kita masukkan titik ni pula. So K sama dengan 40 darab 22.5 tambah 80 darab 5. Okey, tolong cikgu kira berapa ni? Cepat. Hello. Boleh tak? Tira? Dengar tak? Ingat. Berapa? Cepatlah. Mampu ni tak respon langsung ke cikgu? Menyampahnya. 1560. Yang pertama berapa? Berapa yang pertama? 1560. 1560. Yang kedua, yang cikgu kata yang bawah tu berapa? Berapa? Sampai betul lah apa ni? Set ke? Kira. Apa kalkulator pun tak ada kat situ apa? Berapa? Lama ni. 1300. 1300. So maksudnya nampak 1560 dengan 1003 ni mana lagi banyak? Sini kan? So makanya soalan C1 tu cikgu contoh kat sini lah Okey, dia kata nilai X dan Y. So nilai X-nya yang membawa kepada maksimum adalah 5. Kemudian Y yang membawa maksimumnya adalah 17. Faham? Faham ke tak faham? Faham. So kalau dia tanya minimum, so kamu try lah. Sebabnya kalau cikgu dulu, cikgu try semua titik ni. Sebab tak apa nak cerdik dulu kan. So try titik semua ni lah. Mana yang memberi nilai paling maksimum.
So dia lah untuk maksimum. Tapi kalau dia tanya untuk minimum, so try lah yang titik duduk bawah ni mestilah dapat nilainya sikit. Tapi sebenarnya kamu boleh agak sebenarnya masukkan dalam kertas samaan ni. Boleh faham? Alright. So the last one dia kata pendapatan maksimum. So kita dah kira dah ni lah pendapatan maksimum kita ni. So kamu kena tunjuk jalan kerja ni, jangan tunjuk kat atas ni. Yang ni first, yang ni kedua. So ini kedua duduk bawah ni. So, sebab K ni adalah objective function. So, 40 kita masukkanlah titik. Kita punya titik maksimum tadi. 40.5 tambah 80.7. So, untuk jawapan B ni, pendapatan. Kena tulis ayat dia, kamu kena ada. Pendapatan pula. Keuntungan ni kan ayat dia. Betul lah pendapatan maksimum kan? Okay. So, kena tulis ayat dia. Tak boleh pendapatan maksimum. Sama dengan RM. Kena tulis 1560. Faham? Faham. Okey. So, inilah pengatur cara linear. So, kalau boleh buat semua ni, kamu akan dapat 10 markah. So, dia tak susah sebenarnya. Cuma itulah belajar online jadi nampak macam susah lah cikgu nak lukis. Sebab cikgu kata cikgu sedang tunjuk dekat webcam. Lagi nampak lah. Alright. So, untuk soalan nombor 2, so kita stop sini lah. Boleh tak? Soalan nombor 2 kamu buat, kemudian boleh tanya cikgu. Boleh, kita nak baca dulu tak kertas samaan? Soalan kamu nak ni, kita baca dulu kertas samaan dia. Okay. Okay. Seorang tukang masak mengambil 2.5 jam untuk membakar sebiji kek oren dan 3 jam untuk membakar sebiji kek strawberry. Kos bagi membuat. Okay, ni asing lah. Asing salah satu macam cikgu kata tadi. Oren duduk mana, kemudian strawberry duduk mana. Okay, kemudian keluarkan kos untuk berapa. Kos dia RM15, RM20. Dalam seminggu pula, X biji oren dan Y dihasilkan. Ini produce. So, kamu kena state. So, yang ini lebih nampak senang sebab dia bagi kertas samaan itu one by one. Tahu? Maksudnya satu-satu. Kalau tadi dalam bentuk ayat, kita kena highlight. Okay? So, tuliskan. Yang pertama dia kata, tukang masak itu bekerja sekurang-kurangnya 30 jam seminggu. So, tukang masak. Okay? So, maksudnya 2.5 ni kan untuk membakar ni mana dah bekerja seminggu ni. Okey, 30 jam seminggu dia kata kan. Okey, so keluarkan satu-satu. Sekejap cikgu tulis satu. Kalau just tulis saja susah lah pula. Okey, so mana dah oren. Kita tulis oren, kemudian strawberry kat sini. Okay, so oren adalah 2.5 jam. Kemudian untuk strawberry adalah 3 jam. Okay, kos bagi membuat. Okay, untuk kos ni untuk penghasilan tau. Untuk mengambil masa tukang masak ni. Okay, tukang masak ni nak menghasilkan. So kemudian kata kos sebiji kek oren dan kek strawberry. Okay, oren RM15, kat sini RM20. Okay. So, dalam seminggu X biji ni penghasilan pula. So, X oren dan Y strawberry. Okay. So, kamu boleh je buat dalam bentuk desimal ke apa, tak ada masalah. Okay. So, yang pertama tukang kos itu sekurang-kurangnya 30 jam seminggu. So, maksudnya 2.5 X tambah 3Y, dia kata sekurang-kurangnya mesti lebih besar atau sama dengan 30. Okey. Kalau tak mahu buat desimal, 2.5 ni adalah kita punya fraction kita 5/2 kan. So bila 5/2, saya kamu cikgu jawapan lain lah. Macam tu pula So katakan 2.5 ni 5/2 X tambah 3Y. Okay, so kita nak hilangkan 2 sebab dia fraction kan. So kita darablah kiri kanan darab 2. So dia akan jadi 5X tambah 3 darab 2, 6Y. 30 darab 2, 60. So inilah kertas samaan yang pertama. Okay. So yang kedua untuk kos pula.
So dia kata 15 dengan 20 kan. Okay, so cos dia tak state berapa biji. So X yang pertama yang kedua pula. Okay, kos untuk membakar kedua dokit itu tidak melebihi 300 minggu. So maksudnya tidak melebihi, lebih kecil atau sama dengan 300 lah. So kos ini 15. Tak nampak dah pula. Bila cikgu tutup yang tu, cikgu lupa dah nak baca. So 15X tambah 20Y sebab dia kata tidak lebih. So tak boleh lebih daripada 300. So ni boleh kecilkan. Cikgu kena kecilkan lah. Tak payah kecilkan. Saya lebih suka tak payah kecil. Sebab nanti kamu walaupun dalam skema jawapan dikecilkan, kamu tak payah kecilkan. Sebab nanti bila kamu kira titik, dia akan perkecilkan sendiri. Sebab SPM skema dia bagi yang ni yang first, bukan yang perkecilkan. So tak ada masalah. Okay. Kemudian yang ketiga, bilangan K orang tidak lebih daripada 2 kali. K orang tidak lebih. K orang ni tidak lebih. So tak boleh lebih. Okay. Tak boleh lebih daripada 2 kali strawberry. So 2 kali strawberry. So yang ketiga adalah X lebih kecil atau sama dengan 2Y. So inilah ketaksamaan yang ketiga. So ini hanya ada 3 saja ketaksamaan. So now kamu buatlah. Okay. So boleh tak kita stop sampai sini? Faham tak? Faham tak yang cikgu ajar ini? Risau pula tak faham. Faham.